Barang koleksi atau barang yang dikumpul adalah objek yang dianggap bernilai atau menarik bagi pengumpul itu dan ia tidak semestinya bernilai wang atau barang antik. Terdapat banyak jenis koleksi dan istilah untuk menunjukkan kategori atau jenis tersebut. Barang antik adalah barang koleksi yang sudah tua. Kurio adalah barang kecil, biasanya menarik atau jarang ada yang dicari oleh pengumpul. Koleksi yang dihasilkan adalah barang yang dibuat khusus untuk dikumpulkan oleh orang ramai. Dalam rancangan ini, kami akan memaparkan para pengumpul tegar barang-barang koleksi, antik atau retro, dari barang gangsa, radio, kamera, kereta, motosikal klasik tahun 40-an dan bermacam-macam lagi. Dan saya pasti jika Auda melihat barang-barang ini, ia mungkin akan mengungkit kisah-kisah silam yang berkait dengan barangan ini. Jadi jangan ke mana-mana. Mari kita tonton apakah yang akan dibawakan dalam episod Hobi Retro kali ini. Muzium Permainan. Siapa pernah kemari? Indah menyesal bagi siapa yang suka mengumpul permainan lama-lama. Bagi generasi muda pun, kalau ada peluang kena bukakan, baik dah melawat. Selalu ada masa cuti sekolah pulang ni. Cuba lihat benar-benar, mainan-mainan aneh memang ada yang pernah dulu terdapat ni. Melihat semua mainan aneh, baru tak terkenangkan. Dulu, masa zaman kanak-kanak, mainan Anitah yang selalu di tangan-tangan. Kononnya first toy lah tu masa tu. Tapi indah makin besar, makin pulang banyak mainan kan dibalik. Udah boring main, semuanya bertinggalkan. Macam itu saja, sampai rusak. Ada yang indah tersimpan tu, sampai samak. And ampai-ampai. Habislah kena buang oleh perindungan. Kena warning udah untuk panjang. Tapi indah terkelinga. Nah, udah melihat mainan ani? Baru tahu mainan ani bisai kalau dikumpulkan. Bisai di mata, masa ani kalau ditaruh arah almari khas bercermin. Ada jenis mainan yang mahal-mahal. Memang ada yang masih menyimpan sampai ani. Ada juga kutelik almari atau khas untuk mainan saja dalam sosial media. Raget Dapat kita ni lihat, di sini juga pengumpul ani menaruh atau melabelkan mainannya mengikut tahun permainan dijual atau tahun pengeluarannya. Yang indah ampit melihat permainan-permainan lama ani memang terpegun melihat kewujudan permainan yang jarang atau payahkan dijumpai lagi berjual di kedai.
Star Wars. Siapa yang dah tahu Star Wars? Kan semua generasi tahu Star Wars ni sejak tahun 1977. Star Wars kena tayangkan di panggung wayang. Dari masa tu juga model permainannya kena buat, tapi model yang awal-awal ani indah semantap ataupun accurate rekaannya berbandingkan zaman ani. Teknologi pembuatan model mainan ani pun lain-lain. Buatan dulu-dulu atau indah seberapa teliti. Anitah yang menjadikan model ani unik dan ketara originalitinya itu, dan ia dianggapkan rare masa ani. Memang payah kan dijumpai. Ani memang pengumpul yang tegar ni, memandangkan kotak mainan ani masih lagi bisai. Kalau dijual pun memang mahal harganya. Bagi para pengumpul, terbeliak mata ni melihat. Pasal, indah semua terdapat mengumpul barang mainan daripada tahun 80-an ani. Luke Skywalker adalah salah seorang karakter dalam filem Star Wars. Ia juga adalah karakter utama sebab itu pengeluaran model mainannya ditunggu-tunggu oleh peminatnya. Memang kerana jualannya habis ni masa dikeluarkan. Memandangkan masa ani pun Star Wars masih popular. Jadinya model dorang ni sampai ani memang kena gilai. Indah sah tu pengumpul itu kalau nada model patung Luke Skywalker. Salah seorang daripada karakter yang popular dalam filem ani ialah Princess Leia. Yang minatkan filem ani memang berasa puas hati kalau terdapat juga model patungnya. Masih lagi dalam kotak bah? Berapa orang saja pengumpul tegar yang masih menyimpan kotaknya? Bukan sahaja kotaknya, malah yang ani mainannya indah pernah dikeluarkan dari kotak, menjadikan kualiti mainan ani dalam keadaan yang baik dan berprestij. Wah, untung. Star Wars ani bukan sahaja setakat orang 70-an saja yang minat. Yang generasi muda pun masa ani mula udah mengumpul mana-mana karakter filem yang popular. Bagi penggemar kartun, ada juga yang sanggup membeli karakter-karakter kartun yang popular seperti yang kita ni lihat ani. Para pengumpul mainan pun berubut-ubut ni membeli pasal satu hari nanti karakter-karakter kartun ni akan hilang dalam TV atau filem. Jadinya mainan-mainan anilah yang akan mengekalkan kewujudan dorang. Wah, Bermacam-macam jenis pengumpul mainan sebenarnya. Ada yang karakter suka mengumpul karakter-karakter. Ada yang mengumpul model kereta mainan, motosikal dan bangunan. Yang kita ni lihat, pengumpul ini mengumpulkan model jentera berat. Macam-macam warnanya, sama reka bentuknya, mengikut model-model jentera berat yang sebenar. Ikut jenis pengumpul. Sekiranya ia minat kereta tah saja tu dikumpulnya. Yang minat Lego, memang berbelanja besar ni untuk mainan Lego. Bermacam-macam desain, karakter, saiznya, ada lagi yang limited edition tu. Sediakan saja duit pembelanjaan. Ini pun antara mainan yang unik dikumpul oleh para pengumpul. Jenama Game & Watch yang disebut Tricotronic di Jerman Barat dan Austria, showformnya G&W,
Ini adalah salah satu game tangan elektronik yang dicipta, dihasilkan, dikeluarkan dan dipasarkan oleh Nintendo dari tahun 1980 hingga 1991. Yang lahir dalam tahun 2000 ke atas, confirm dia tahu ni barang ni. Ia tah yang popular dulu ni dari kalangan kanak-kanak, teenager sampai orang besar. Since game ini ada menggunakan markah, sorang-sorang tah ni berlawan siapa yang dapat high score. Okey, sambung sejarahnya lagi. Dibuat oleh pereka permainan Gunpei Yokoi. Produk itu berasal dari namanya Game dan Watch, permainan dan jam dalam Melayunya. Model dari tahun 1981 ke atas, kena tambah feature alarm. Permainan ini dijual sebanyak 43.4 juta unit di seluruh dunia dan merupakan produk permainan video Nintendo terawal yang mendapat kejayaan besar. Unit-unit ini didasarkan dengan unit CPU 4-bit dari keluarga Sharp SM5XX yang meliputi area ROM dan RAM kecil dan wayar untuk sambungan ke LCD. Permainan Game & Watch diperbaharui antara 1995 dan 2002 dengan siri Game & Watch Gallery. 5 koleksi Game & Watch kena rilis untuk Game Boy, Game Boy Color dan Game Boy Advance. Ini featuresnya original port serta versi baru dan moden yang dibintangi oleh pasangan adik-beradik Mario. Inventornya Gunpei Yokoi pernah menjadi ketua bahagian penyelidikan dan pembangunan Nintendo pada tahun 1970-an. Merancang mainan dan permainan fizikal sehingga krisis minyak tahun 1973 yang menyebabkan kurang jualan. Pada masa yang sama, gaming konsol-konsol pertama sudah start berkembang di US. Dan Nintendo dengan cepat menangkap gelombang di Jepun. Jenama Game & Watch diwakili dalam siri Nintendo Super Smash Bros. Dengan watak Mr. Game dan Watch menggunakan siluetnya. Dia memulakan debutnya di Super Smash Bros. Melee. And start itu ia muncul dalam setiap siri. Karakternya ini dirancang supaya sesuai dengan persembahannya dalam Game & Watch. Pergerakannya terbatas, 2 dimensi dan bunyinya ia tangannya tu bip 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 saja. Masa start game itu, tuannya dengan Pac-Man ganyak 1 bulan masa kena daftarkan. Terdapat 59 permainan Game & Watch yang berlainan yang dihasilkan untuk dijual dan 1 yang hanya boleh didapati sebagai hadiah pertandingan, menjadikan 60 keseluruhan. Hadiah itu dibagi arah pemenang kejohanan Grand Prix F1 Nintendo versi Super Mario Bros dengan casing kuning. Hadiah ini kena taruh dalam kotak plastik yang dimodelkan selepas watak diskun yang Nintendo gunakan untuk mengiklankan sistem disk Famicom dorang. Oleh kerana itu, 10,000 unit ganyak yang dihasilkan dan indah pernah kena jual secara wholesale ke kedai-kedai. Versi kuning ini dianggap jarang dan memilikinya memang menjadi kebanggaan para gamers. Siapa tahu macam mana usulnya komputer dulu-dulu. Basar macam bilik tamu pun ada. Basar macam garage pun ada. Basar macam gudang pun ada. Tapi teknologi komputer ini berubah dari tahun ke tahun, dari saiznya yang besar itu sampai saiz yang damit macam masa ini, telefon pintar atau smartphone.
teknologi dulu-dulu pun terhad saja. Indah boleh dibawa ke sana kemari. Pada tahun 1970-an, pasaran komputer untuk dipakai di rumah sudah mula masuk pasaran. Macam-macam jenama dulu atau syarikat yang menghasilkan dan menjual komputer-komputer Ani. Yang kita ni lihat masa Ani salah satu komputer pada tahun 1980-an. Ownernya masih menaruh barang Ani pasal dari awal udah ia suka mengumpul barang-barang. Ia memang tahu juga barang-barang keluaran yang pertama akan jadi barangan vintage selepas 20 tahun memandangkan teknologi komputer Ani kira rare masa tu. Sejarahnya, Laser 200 color komputer Ani kena rilis pada tahun 1983. Versi Ani ada 2 KB RAM dan 2 KB memori video. Dulu-dulu kira memadailah tu Kira boleh udah komputer itu operate. Jangan dibezakan sama masa Ani. Masa Atok kan terdapat komputer Ani pun payah-payahan. Orang mengajar pun indah banyak juga. Ganya untuk menaip mesin type atau typewriter masa Atok lagi laju dan mudah dibuat. Okey. Komputer Ani terdapat RF atau radio frequency sama video output. Kabel videonya pun boleh tahan juga gambarnya di TV. Komputer Ani kira okey lah, pasal ia ada juga membagi basic pelajaran mengenai programming. So, dari sini, pengguna Atok boleh mengeksplor lagi tentang komputer Ani. Banyak material, kod, kemudahan dan manual yang terdapat di internet yang membolehkan penyelesaian masalah-masalah yang timbul. Downside komputer Ani, keyboardnya.
terlalu slow untuk membuat programming. Laser 200 ani pun kena gunakan untuk main video games yang simple saja. Masa tu kira canggih lah dapat main video games. Tapi model Laser 200 dan 210 kena discontinue pada tahun 1985 dan digantikan dengan model Laser 310 dan komputer VZ300. Barang ni kalau dilihat di eBay memang berharga ni. Ada pengumpul-pengumpul komputer tu masih lagi tercari-cari barang ni.